Amma ba'd. Yang berusaha, ahli jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, Tuan Imam, Tuan Bilal, serta yang diraikan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, rahimahumullah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua, sihat ke? Mudah-mudahan dalam rahmat Allah, mudah-mudahan dalam kasih sayang Allah, mudah-mudahan dalam nusrah inayah Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana hari ini Allah Ta'ala mengurniakan kita pelbagai nikmat. Dan nikmat yang besar itulah kita berada dalam nikmat agama Islam. Subhanallah. Yang kedua, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan rezeki dan juga kehidupan di dunia ini. Berapa ramai di dunia ini yang menyesal bila mana tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengisi amal-amal kebaikan dalam kehidupan. Berapa ramai yang telah meninggal juga menyesal kerana mereka melihat apabila mereka di alam yang kekal sana, tidak lain dan tidak bukan hanya amalan sajalah yang menjadi bekalan, iaitulah bekalan-bekalan untuk menuju ataupun menerima syurga ataupun neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berfikir ataupun ada orang yang membincangkan tentang bahagia. Kita dah pernah sebut kan, orang ada seorang kaya, dia lihat kan, satu hari dia berjalan dengan keretanya yang mewah. Dia berhenti di satu tempat yang lapang, satu sawah padi yang menghijau luas. Lalu di sana ada seorang petani kan. Lalu petani itu pun macam biasalah kan, dia membaja sawahnya, trim dia punya bendang dia kan. Daripada kejauhan orang yang kaya ni dia kata, oh bahagianya jadi seorang petani, oh seronoknya jadi orang petani. Dia lihat lagi, tepat jam 12 tengah hari, isterinya datang, anaknya datang. Isterinya datang bawa makanan, anaknya datang bawa minuman. Oh bahagianya jadi seorang petani, kata orang kaya itu. Kemudian daripada kejauhan itu pula kan, petani yang itu pula berkata, oh bahagianya jadi orang kaya, sedangkan aku masih di pondok yang usang, di pondok yang nak runtuh, di pondok yang selama-lamanya lah kehidupan aku kan. Dekat sini ada dua keadaan kan, orang kaya dan orang petani itu. Maka pada hakikatnya kedua-dua orang manusia ini tidak bahagia. Lalu bahagia ini disebut sebagai apa? Iaitulah bahagia, ada orang sebut sebagai bahagia ni dah dapat bachelor, ada yang dah dapat master, ada yang dah dapat PhD pun bahagia. Ada yang nak lebih tinggi dari itu, mungkin jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan dan juga menteri dan sebagainya. Itu kebahagiaan. Bila orang yang dapat BA ke master ke PhD, oh rupa-rupanya aku tak bahagia. Sebab apa? Tak kahwin lagi kan. Bila dah kahwin, ingatkan bahagia, oh tak bahagia lagi. Pasal apa? Orang duk sebut bila nak dapat anak kan. Bila dah dapat anak, oh tak bahagia lagi kan. Pasal apa? Kena tambah lagi pula. Lalu apakah yang disebutkan sebagai bahagia itu? Iaitulah yang disebut insyirah fil qalbi. Insyirah fil qalbi, iaitulah bahagia ini datang daripada orang yang lapang dada dia. Lapang dada dia, berlapang dada, salamatus sadri kan. Sebab itulah ketika mana Nabi Musa AS dia berjumpa dengan Fir'aun, dia baca doa. Tuan-tuan bacakan doa tu. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kan. Dia berdoa pada Allah supaya lapang dada dia. Wahai Tuhanku, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan daripada kekakuan, kebekuan lidahku, wa yafqahu qawli, berilah mereka faham apa-apa jua perkataanku. Nabi Musa berdoa pada Allah bila dia nak berdepan berdakwah dengan ayah angkatnya sendiri, iaitu Fir'aun. Dia berdoa supaya dilapangkan dada. Manakala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia diuji ketika mana Nabi pergi ke Taif,
dibaling batu sehingga berdarah keseluruhan tubuhnya. Kata sebilangan ulama sirah, Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan capalnya dipenuhi dengan darah kan. Lalu pada saat itu dia tersenyum kan. Tetapi bezanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tak pernah minta pada Allah. Belum pun Nabi minta lapang dada Nabi, Allah dah beri. Apa dia? Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, bukankah kami telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad kan? Belum pun Nabi minta, Allah dah beri pada Nabi kita kan? Maka diangkat tingginya martabat Rasulullah SAW. Lalu dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut apa dia? Apabila fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan. Apabila kamu telah kan datang kepada kamu satu kesulitan, ketahuilah di sebalik masalah itu ada kemudahan. Di sebalik masalah itu ada penyelesaian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ulang sekali lagi, di sebalik kesulitan tu akan ada jalan kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala ulang 2 kali. Artinya dekat sini kan, kalau orang kata dekat dunia ini dia paling bahagia, sebenarnya hakikatnya tidak. Selagi mana hatinya tidak lapang, apatah lagi sekiranya dia meninggalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Seorang ulama Indonesia, Buya Hamka Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, dipenjarakan oleh rejim pada saat itu kan. Sempat dia membuat satu tafsir Al-Azhar, subhanallah kan. Kemudian ketika mana dia buat tafsir itu di dalam penjara. Begitu juga Syekh Said Qutb rahimahumullah, seorang ulama di Mesir yang ditali gantungkan oleh rejim Jamal Abdul Nasir pada saat itu, juga dipenjarakan. Walaupun dia dipenjarakan, dia sempat menulis tafsir Fi Zilalil Quran. Apa disebut dalam muqaddimah Fi Zilalil Quran? Dia sebut apa dia tuan-tuan? Al-hayati fi zilalil Quran huwa ni'mah. Sesungguhnya hidup di bawah lindungan, hidup di bawah naungan, hidup di bawah Al-Quran ini, hati kamu merupakan satu nikmat dan hati kamu akan berasa lapang. Artinya apa jua masalah yang berlaku, kalau kita berada di bawah lindungan Al-Quran, kita pasti menjadi orang yang lapang dadanya, dan pastilah kita menjadi orang yang bahagia. Tuan-tuan, itulah muqaddimah kan kita pada malam ini, tepatnya 23 Zulkaidah 1443 Hijrah. 23 Zulkaidah lah tuan-tuan. Lepas Zulkaidah masuk Zulhijjah, lepas Zulhijjah masuk Muharram, tahun baru dunia Islam. Masa semakin cepat, masa semakin pantas, masa semakin laju kan. Kadang-kadang kita tengok yang sebesh kita kan, tuan-tuan ni, ibu ayah ni K-pop kan, kuliah orang pencen lah kan. Kadang-kadang kita tengok dulu kawan kita sama pergi kuliah, hari ni dia dah tak ada, dia dah meninggal dunia. Kelak besok kita lah pula, subhanallah. Lalu apa yang kita persediakan? Kalau kita nak masuk syurga Allah dengan amalan kita, ana rasa termasuk yang bercakap ni lah, belum tentu lagi amal kita banyak. Lalu kita nak meraih apa yang disebut sebagai ihsan dan juga apa yang disebut redha Allah kan. Kalau kita masuk syurga dengan amalan, nascaya sukar kita tuan-tuan. Tapi dengan ihsan dan juga redha Allah pada kita, Allah memuliakan kita hingga masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuklah tuan-tuan yang menuntut ilmu setiap malam, almost kan, menuntut ilmu dengan para alim ustazah kita, ustaz-ustazah kita. Itulah jalan kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Lalu bulan ini disebut sebagai bulan haji kan. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab meletakkan dalam dunia Islam apa yang disebut sebagai Muharram ataupun bulan pertama, first, ialah bulan Muharram. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran 12 bulan saja. Allah Ta'ala tak sebutkan mana bulan yang first. Lalu Sayyidina Umar dengan ijtihadnya, dia meletakkan Muharram sebagai bulan dunia Islam. Pasal apa? Pasal orang baru balik daripada haji
kan. Macam bulan ni kan, bulan orang pergi haji. Lalu kalau kita tengok orang balik daripada haji, semangat dia pergi masjid kan, istiqamah dia. Pasal apa? Dia dapat 40 waktu, sama ada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, membuatkan dia bersemangat untuk beribadah kan. Lalu disebabkan semangat itulah Sayyidina Umar melihat satu Muharram ni diletakkan pada awal Muharram kan. Lalu dalam bulan haji ini kita kena muhasabah. Kerana apa? Banyak benda yang kita boleh ketahui bahawa inilah jalan sebenarnya ketika mana kita berada di dalam bulan ini. Apa yang disebut sebagai bulan Muharram ini, bulan Zulkaidah ini, kemudian bulan Zulhijjah, bulan haji pula disebut sebagai satu pengorbanan kan. Biasanya lah kalau orang sebut apa dia, kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS bersama anaknya kan. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang disebutkan sebagai Khalilur Rahman. Maqamnya berada di Palestin, di Hebron. Saya pernah pergi kan. Tuan-tuan kalau boleh pergi Palestin, pergi belah tebing barat sana ada Hebron. Dekat situ ada maqam Ibrahim ataupun perkampungan para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf kan. Cuma yang kita boleh masuk ke maqam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, boleh jadi kita dapat, boleh jadi kita tidak. Penduduk Palestin sendiri pun di Hebron tak boleh nak masuk melihat maqam Nabi di situ. Subhanallah kan. Maka sebab itulah kan, kita ni ada peluang pergi. La tashaddur rihlatan illa ila salasatil masajid. Nabi sebut, tidak dikategorikan kamu ini mencapai satu rihlah perjalanan kecuali kamu pergi ke 3 masjid. Apa dia tuan-tuan? Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Haza. Nabi sebut Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Itulah masjid yang mesti kita ziarah. Tuan-tuan, orang nak masuk ke Masjidil Aqsa cuma hanya boleh almost 5 waktu sehari semalam orang yang berstatuskan 1948 kan. Kalau yang lahir lepas daripada itu, boleh jadi dia boleh pergi zuhur aja, asar aja, isyak aja, maghrib aja kan. Kesian mereka disatu untuk pergi masjid mereka sendiri. Tetapi kalau orang Islam yang disebut sebagai kita lah kan, yang kita ada visa visitor ni, kita boleh pergi selama-lamanya. Sebab itulah dalam persidangan ulama kan yang baru ni dekat Kuala Lumpur tu kan, kita meminta dipindah ataupun berbincang semuanya fatwa menziarahi Masjid Al-Aqsa kan. Kerana ada yang sebut sebelum ni nak pergi ke Masjid Al-Aqsa ni, disebut apa dia? Disebut sebagai memberi orang kata modal ataupun keuntungan kepada Israel. Tuan-tuan, Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Sami Abi Yusuf disebut sendiri bahawa kalau kita ni orang Melayu atau orang Malaysia boleh pergi-pergi, pasal apa? Kita nak menghindarkan persepsi bahawa Masjid Al-Aqsa ni dikepung oleh musuh Islam iaitu Israel kan. Kita nak pergi masjid kita suka hati kita lah tuan-tuan kan. Ini yang disebut oleh Imam Masjid Al-Aqsa. Artinya kalau kita ada peluang pergi, dan bila kita pergi ke sana kita boleh beri sendiri kan duit kewangan kepada anak-anak Palestin, orang yang sakit di bumi Palestin kan. Ini lebih afdal lah kan. Itu. Lalu itulah. Tapi yang paling penting apa yang kita sebut, Nabi Ibrahim dia berasal daripada sana. Lalu daripada dia hidup sampailah dia meninggal dunia, sampailah dia mencapai taklifat ataupun amanah dijadikan seorang rasul, dia bermula dengan yang disebut sebagai mihnah dan juga tribulasi. Perjuangan dia daripada dia kecil, ayahnya Azar penyembah berhala kan. Disuruhnya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ambil berhala ini kan, kamu jual di pasar-pasar sekitar ini. Nabi Ibrahim ni seorang anak yang taat perintah ibu bapa. Dia tidak pernah melawan. Lalu dia ambil juga berhala tu tuan-tuan. Dia ambil lah, bawa pergi pasar. Dia sebut, wahai tuan-tuan, wahai puan-puan, tuan-tuan belilah berhala yang tak boleh beri makan, tak boleh beri rezeki, tak boleh bagi manfaat, tak boleh beli mudarat, tak boleh beli apa-apa pun. Tuan-tuan nak beli, tuan-tuan belilah. Memang seorang pun tak ada yang beli tuan-tuan. Memang seorang pun tak ada yang beli. Lalu dia balik bawa jumpa ayah dia pelik, apa pasal ni kan. Selalu kan aku jual, banyak je orang beli berhala ni kan, kamu jual tak ada orang yang beli. Subhanallah. Dekat situlah mulanya hidayah kepada Nabi Ibrahim sebelum dilantik dan digelarkan sebagai Nabi Ulul Azmi kan. Subhanallah. Lalu akhirnya kemuncaknya disebut dalam Quran kan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
wahai api jadilah kamu sejuk, barid bardan wa salaman, selamat ke atas Nabi Ibrahim. Dicampakkan Nabi Ibrahim ini ke dalam api oleh Raja Namrus kan. Pada saat itu dikumpulkan orang kampung semua untuk buat upacara penyembahan berhala secara besaran. Nabi Ibrahim ini tak selesa, dia tak pergi. Bukan saja tak pergi, dia menghancurkan keseluruhan berhala illa wahidin, kecuali satulah kan, yang paling besar, yang paling king kat situ. Lalu dia ambil kapak yang bahan untuk dia menghancurkan tu, dia letakkan di atas bahala yang paling besar, tuan-tuan. Kan? Bila Namrus tangkap dia, kan? Namrus tangkap dia, siapa yang buat ni Ibrahim? Kan? Nabi Ibrahim tak mengakulah, kan? Dia kata kan. Lalu dia tanya lagi, siapa yang buat wahai Ibrahim? Ibrahim kata, kamu tanyalah berhala yang paling besar. Pasal apa? Pasal kapak dekat dia punya leher. Mungkin dia yang buat, kamu tanyalah dia. Kan? Lalu Namrus kata, apa kegila kamu ni? Kan? Majnun, gila ke? Kan? Dia kan tak boleh cakap, dia kan tak boleh beri apa-apa. Lepas tu Nabi Ibrahim macam biasalah, dah yang kamu sembah buat apa? Kan? Bijaknya Nabi Ibrahim. Lalu lawan hujah tak boleh, dicampakkan ke dalam api. Dalam Quran sebut, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tengok dekat sini wawul ataf. Kalau kita belajar ilmu tafsir, Allah Ta'ala sebab apa? Wahai api jadilah kamu sejuk dan selamat. Kalau Allah Ta'ala tak gunakan waw ataf dan juga salaman, habis Nabi Ibrahim masuk dalam api itu dan Nabi Ibrahim mati. Mati bukan sebab panas kan? Sifat api memang panas membakar, tapi panas Allah Ta'ala sejukkan, mati kesejukan. Lalu Allah Ta'ala sebut, ya narukuni bardan wa salaman, sejuk dan selamat. Nabi Ibrahim masuk ke dalam tu sejuk, api itu yang marak menjulang. Kemudian Nabi Ibrahim selamat keluar itu. Terkejutlah Namrus dan juga tentera-tenteranya. Lalu diusir daripada kampungnya pada saat itu. Lalu diuji lagi. Bila dia kahwin, berjumpa dengan seorang wanita yang solehah, Sarah. Bila Sarah berkahwin dengan Sarah, hampir 80 tahun tak ada anak. 80 tahun tak ada anak. Sarah mengarahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kahwinlah dengan pembantu kita, namanya Hajar. Kahwin dengan Hajar ni isteri yang kedua. Lalu Sarah ni tadi mula-mula suruh kahwin, bila dah kahwin mengandung pula. Bila dah mengandung lain macam pula jadinya kan. Dalam sirah sebut, ke mana Hajar pergi, Sarah pergi kan, ke sana ke sini. Lalu Hajar ni jadi tak selesa kan. Kerana apa tuan-tuan? Inilah sifat semula jadi bagi seorang wanita kan. Cemburu tu ada kan. Kalau tak ada cemburu tu pelik lah tu kan. Isteri Nabi pun sama. Lalu akhirnya diarahkan Nabi Ibrahim menghantar Hajar dan juga siapa dia? Nabi Ismail pada waktu tu yang baru lahir, ke satu bumi yang disebut haza baladan aminan, satu tempat yang aman selama-lamanya sehinggalah hari kiamat, iaitulah di Bakkah, di Mekah Al-Mukarramah. Pergi dia tuan-tuan daripada Palestin cross sampai ke bumi Mekah. Berapa perjalanan? 1406 km mengikut Google Map hari ini. Hari inilah, kalau waktu tu kita tak tahulah bentuk muka bumi macam mana. Akhirnya Nabi Ibrahim ini seorang yang Khalilur Rahman, kekasih Allah yang mulia. Lalu Nabi Ibrahim ikut cakap Allah. Tengok kat sini ada satu sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni integriti dia tinggi. Integriti dia tinggi kan? Dia jadi Nabi, dia integriti. Sebab tu nak cari pemimpin kena cari yang ada integriti kan? Integriti tinggi, dia ikut cakap Allah. Allah Ta'ala kata apa? Pergi ke Mekah, pergi bawa Hajar Ismail, berikan dia sebekas kurma dan juga sebekas air, balik semula ke Palestin. Subhanallah kan? Balik semua ke Palestin, tak payah buat apa-apa tuan-tuan. Sampai kat Mekah, dia bagi Hajar, dia bagi Hajar dan Ismail, iaitu sebekas kurma dan juga air. Dia balik. Isteri kedua tuan-tuan, Hajar tanya, ya Ibrahim, wa ya Ibrahim, wahai Abi Ibrahim, wahai Abi Ibrahim. Tak layan tuan-tuan, tak layan. Pasal apa? Ikut perintah Allah kan? Lalu Hajar risau juga. Dia kata, ya Ibrahim, hazami amri rabbuk, wahai Ibrahim, ini arahan dari Tuhan kamu ke? Apa jawab Nabi Ibrahim? Satu je, one word. Apa dia tuan-tuan? Naam, ya. Jawab ya, macam terus. Tak ada dia tuan-tuan. Hajar, nanti kalau abang tinggalkan kamu kat sini, apa-apa WhatsApp apa-apa miss call kan. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Balik terus, balik. Allah Ta'ala kata balik. Dah hantar balik kan. Yang lain apa berlaku? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Sampai dia di masyair, dia berdoa, doa yang paling famous di dalam Al-Quran. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allah Ta'ala terangkan dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala sebut, wahai Tuhanku, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, kan, tempatkanlah zuriat dan keturunanku di sebuah lembah, iaitu di Mekah, yang mana tanamannya di sisimu dan diharamkan orang untuk mencerobohnya. Wahai Tuhan, jadikanlah anak dan isteri kami di antara mereka yang mendirikan salat dan memakmurkan ibadah, dan jadikanlah hati manusia untuk cenderung ke tempat ini satu hari nanti, dan berikanlah kurnia rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahan, hasil tanaman dan juga daging, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Doa Nabi Ibrahim bila ditinggalkan Hajar dan juga siapa dia? Nabi Ismail. Subhanallah. Tuan-tuan, sebab itulah sampai hari ni, kan, Allah Ta'ala sebab apa? Orang yang pergi haji ni min kulli fajjin amiq, daripada seluruh pelosok dunia. Pelosok dunia. Belum pernah ada sejarah, saya tanya jemaah saya, walaupun kita mutawif, kan, bila dia tahu kita nak pergi Mekah, kan, dia tanya, Ustaz, Ustaz nak pergi Mekah ya? Bila? Minggu depan. Masya Allah Ustaz, doakan hajah Ustaz, doakan haji Ustaz. Kenapa? Saya nak pergi lagi Ustaz, saya nak pergi lagi Ustaz. Tak pernah dengar lah, kan, saya nak pergi Mekah. Oh saya, ataupun haji nak pergi Mekah ke? Oh saya rasa bosan dah Ustaz nak pergi Mekah ni, saya nak pergi Los Angeles pula, contoh. Tak ada tuan-tuan. Kalau orang dah pergi once, dah pergi, dia nak pergi lagi, nak pergi lagi. Pasal apa? Doa Nabi Ibrahim. Orang akan cenderung sampailah hatta yaumul qiyamah. Kan, kita ni mungkin tuan-tuan ni alumni haji. Saya pun alumni haji lah 2009. Kan, kita tengok orang nak pergi haji ni, KT12, KT14, subhanallah. Terimbau-imbau zikroyat, kenangan kita dulu-dulu nak pergi haji, subhanallah. Kerana apa? Kita tahu tempat ni tempat yang berkat. Lalu Nabi Ibrahim sebut, jadikanlah mereka ini orang yang tertarik dan beramai-ramai ke situ, dan kurniakan rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahan dan juga daging-daging. Sebab itu, kan, 2009 saya pergi Haji Akbar, kan, 4 juta manusia berkumpul dalam satu masa. Dalam satu masa, dan tak ada mana-mana agama kita tengok kat dunia ni boleh mengumpulkan manusia umat dia dalam satu masa, dalam satu waktu tertentu untuk mereka beribadah, kecuali agama Islam. Kan, start 8 Zulhijjah sampailah hari Tasyrik, semua orang berhimpun untuk berdoa pada Allah, melakukan ibadah yang sama. Subhanallah. Akhirnya tuan-tuan, kita tengok tak ada pun krisis makanan kat Mekah. Ada pernah dengar? Mekah menghadapi krisis makanan. Pasal apa? 4 juta orang berkumpul satu-satu masa bulan haji, contoh. Tak ada tuan-tuan. Pasal apa? Doa Nabi Ibrahim. Dan kita tengok setiap kali musim haji, menyembelih binatang ternakan korban, kan, untuk bukan kata saja dah melempah luas dah orang Mekah ni dapat, siap dieksport pula ke negara-negara yang sekitar yang miskin, Sudan, Yaman dan sebagainya. Punyalah daging dan juga tanam-tanaman buah-buahan, kan, di Taif, Subur dan sebagainya, subhanallah. Lalu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sekali lagi. Bila mana Nabi Ibrahim sebut pada malam tadi, bila mana Nabi Ismail sudah meningkat dewasa, Nabi Ibrahim bertanya pada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi pada malam tadi, iaitulah ayyazhabuka, aku menyembelih kamu, ma ra'yuka, apa pandangan kamu wahai anakku. Tuan-tuan, dia tanya anak dia sendiri, tuan-tuan, kan, malam tadi, kan, malam tadi abah mimpi. Pasal apa dia, abah mimpi apa? Abah menyembelih kamu. Jadi apa pandangan kamu wahai Ismail? Kata Nabi Ibrahim, tuan-tuan, kan, ayah tanya pada anak untuk sembelih dia, bukan terus buat, kan, tiba-tiba macam kita lah, tuan-tuan, balik ni ayah kita kata, kan, wahai anakku, malam tadi ayah bermimpi menyembelih kamu besok pagi. Jadi apa pandangan kamu? Kita pun kata, apa gila ayah aku ni, kan, kita kata macam tu, tuan-tuan, kan. Nabi Ismail tak, dia sebut, wahai ayahku, kalau ini perintah daripada Tuhanmu, lakukanlah, laksanakanlah. Subhanallah. Akhirnya, kan, dibuatlah,
upacara itu betul-betul dekat dengan masyarakat, dekat dengan tempat jamrah tu kan. Tempat jamrah tu, tempat melontar tu kan. Ada satu, kalau kita pergi kan, mu tahu satu tempat ke atas bukit ni tempat penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Kata ulama sirah kan, pisau Nabi Ibrahim tu dah kena leher. Dah kena leher Nabi Ismail. Kalau sorong, confirm terbelah dua. Confirm. Tapi dengan pengorbanan iman Nabi Ibrahim, termasuklah iman Nabi Ismail, Allah gantikan dengan seekor kibas. Subhanallah. Kan, itulah yang kita buat. Kan, tatkala dia ingin melaksanakan itu, datanglah syaitan. Datanglah syaitan mengganggu dia. Wahai Ibrahim, kamu dah 80 tahun nak anak. Ini tiba-tiba kamu dah dapat anak, kamu nak sembelih anak kamu pula. Nampak syaitan datang untuk meragu-ragukan arahan daripada Allah SWT. Lalu Nabi Ibrahim ambil satu batu, baling lontar. Tiga kali lah dibalingnya syaitan tu, lalu larilah dia kan. Sebab itulah kita buat yang disebut sebagai jamrah Aqabah Wusta dan juga Sughra. Cuma tuan-tuan, yang menariknya kalau kita pergi kat jamrah tu, jamarat tu kan, kita tengoklah apa yang dibalingnya. Kalau tabung haji tu, kalau kita pergi Muzdalifah, dia suruh kutip batu kecil-kecil ni ya tuan-tuan, 7 biji kan, termasuk stok untuk hari-hari tasyrik kan. Bila anda tengok dekat tempat yang dilontar tu, tuan-tuan tengok kat bawah, Masya Allah kan, bukan kata batu kecil-kecil ni, batu bata pun ada tuan-tuan. Batu bata, selipar, payung pun marah betul kat syaitan tu kan. Kita suruh lontarkan untuk memanifestasikan, iaitulah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bukanlah lontar syaitan. Dia fikir jamrat ni syaitan lah kan. Sebab tu orang tabung haji sebut nak pergi pun lepas subuh kan. Tapi geng-geng ni lain macam tuan-tuan. Bila nak melontar, dia lontar, orang suruh bismillah ya Allahu Akbar lontar. Dia tak tuan-tuan, daripada jauh takbir. Memang betul-betul lah. Jadi jangan kita dekat lah kan. Ni golongan-golongan yang orang kata tak pergi kursus lah kan. Subhanallah, kita orang Malaysia ni cukup disiplin lah, terutama dalam bab haji. Subhanallah. Baik. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim diuji Allah. Itulah yang kita laksanakan, korban setiap tahun. Lalu pada malam ini kita lihat pula satu potongan ayat yang mana Allah Ta'ala menceritakan kisah sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba bnai Adam bilhaq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-27. Tuan-tuan tengok terjemahan dia. Bila mana Allah Ta'ala sebut, hey Muhammad, ceritakanlah kepada manusia tentang mengenai kisah dua orang anak Nabi Adam. Dua orang anak Nabi Adam. Siapa dia? Yang disebut sebagai Habil dan Qabil. Qabil seorang abang, Habil seorang adik. Yang mana Allah Ta'ala cakap, ini adalah kisah yang sebenarnya berlaku ketika mana iz qarraba kurbanan, mereka keduanya disuruh, diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, syariat daripada Allah untuk melaksanakan korban. Tuan-tuan tengok tuan-tuan ayat ni. Lalu Allah Ta'ala sebutkan, kamu kena berkorban. Pasal apa? Pada zaman tu Nabi Adam AS bersama dengan Hawa dapat zuriat dia, Qabil dengan Habil, dua orang anak. Cuma yang Allah Ta'ala rezekikan, kedua-dua ni ada kembar dia. Qabil ada pasangan dia dan juga Habil ada pasangan dia. Dua-dua ada pasangan. Lalu syariat pada waktu tu, umat manusia pun tak ada. Ni kota Damansara ni pun tak ada. Jadi macam mana nak beyakkan manusia? Allah Ta'ala arahkan Nabi Ibrahim supaya adiknya Habil berkahwin dengan adiknya Qabil. Begitulah sebaliknya, adiknya Qabil dengan Habil. Tetapi Qabil ni abang, dia tak puas hati. Dia kata, aku nak adik aku pasal adik aku lawa, pada pandangan dia. Lalu disuruh kedua-duanya berkorban. Qabil ini seorang penternak, seorang yang bertani lah menanam kobis, bayam, terung, ladi hitam, ladi putih, semualah tuan-tuan contoh bertanam lah sayur-sayuran. Manakala Habil adiknya menternak kambing, lembu dan sebagainya. Lalu disuruh kedua-duanya berkorban. Bila sebut korban, Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan?
Iaitulah fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala akan menerima salah seorang daripada keduanya korban tu, dan korban yang diterima itulah korban dia termasuk korban orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Subhanallah. Tuan-tuan tengok ni falsafah korban kan. Lalu bila korban disuruh korban, mestilah kena persembahkan yang terbaik. Kena persembahkan yang terbaik. Si Qabil ini kan, dia ada tanam tanaman, sayur-sayuran, dia bagilah tuan-tuan kan. Dia bagi bayam, sayur bayam kan, kobis, bunga kobis semua tu, tapi yang dah expired date tuan-tuan. Yang dekat giant dah 2 minggu. Dah layu lah cerita dia kan. Manakala adik dia Habil beri pada Allah yang paling grade A kan. Apa dia? Kambing yang ada susunya banyak, sesuai untuk dikorbankan, yang paling banyak dagingnya, besar pula tu. Lalu kat situ pun kita dah boleh tahu kat mana Allah Ta'ala akan pilih. Memang Habil lah yang Allah Ta'ala pilih. Lalu bila Allah Ta'ala pilih pengorbanan daripada Habil, lalu abang dia kata qala la aqtulannak, aku akan bunuhmu, aku akan bunuh kamu kan. Kerana apa? Adanya penyakit. Ni penyakit pertama umat Islam, iaitulah cemburu dan juga iri hati tuan-tuan kan. Sebab tu tuan-tuan, nak berkorban ni kena yang terbaik tuan-tuan kan. Sahabat anak Al-Fadhil Ustaz Husin, dia belajar sama kat Jordan. Sekarang ni dia buat Husin Fauzi farm dekat Kuala Selangor. Dia buat macam petty zoo pun ada. Tuan-tuan boleh bajak tuan-tuan punya anak pergi kat Kuala Selangor tu. Dekat kampung dia nama unik sikit, iaitu Teluk Penyamun, Kuala Selangor. Tuan-tuan pergi kat situ kan. Memang dia buat. Dan kat situ juga kita ada tengok dia punya kandang lembu yang dia bekalkan setiap kali musim pengorbanan ke seluruh masjid dan surau negeri Selangor. Jadi anda tengoklah satu persatu lembu dia grade A, ada grade B, fatlock, semua benda ni lah. Lalu akhirnya anda tanyalah, Ustaz, biasanya kalau korban ni orang Melayu kita beli yang mana Ustaz? Lembu yang mana? Dia pun tunjuk. Biasanya Ustaz dia kata lembu yang ni, sekian-sekian dia tunjuk. Ini kecil ni Ustaz. Kecil lah kan. Kadang-kadang dia minta diskaun lagi. Ustaz ada diskaun tak? Dah kecil minta diskaun pula kan tuan-tuan kan. Lalu yang besar sekali grade A ni siapa yang beli Ustaz? Ada juga setiap kali musim korban kan. Apa dia? Abang yang beli. Abang siapa? Abang La tuan-tuan. Bangla beli. Yang 20,000, yang 25,000. Yang paling besar kerana dia nak sembah kepada Allah Ta'ala. Dia pun tahu tuan-tuan. Tapi kita ni orang Melayu ni sekarang dah naik harga juga kan. 800 berapa? 820, 800 setengah kan satu bahagian. Itu pun jumpa pengurusi. Pengurusi boleh tak divert diskaun lagi? Minta diskaun lagi tuan-tuan. Bayangkan nak berkorban, subhanallah. Itulah kita kan. Nak artinya Qabil dan Habil kan. Habil menyembahkan korbannya pada Allah Ta'ala yang paling terbaik, yang paling dia tahu. Ini membuatkan dia dapat satu apa dia? Taqwa daripada Allah SWT kan. Membuatkan abang dia cemburu dan akhirnya la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Lalu Allah Ta'ala sebut inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin fatawa'at lahu nafsuhu qatala akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Lalu akhirnya tuan-tuan, si Qabil ini dia betul-betul nak bunuh adik dia kan. Tapi disebabkan zaman dulu tak ada YouTube tuan-tuan, tak ada Google pun, bagaimana cara nak membunuh orang tak ada kan. Padahal dia pun pada masa yang sama dia pun antara generasi mula lah manusia kan. Lalu tak tahu nak bunuh adik dia sendiri, walaupun dia orang kata cemburu lah dengan adik dia. Akhirnya dia pun pusingkanlah tangan dia, dia pusingkan lehernya, tak mati-mati. Katanya Habil ini kata kan, sekiranya la in basatta ilayya yaday litaqtulani ma ana bibasitin yaday ilayka laqtulak. Kalau kamu wahai abangku nak membunuh aku tidak akan melawan. Aku tidak akan melawan. Menyebabkan peristiwa ini Nabi SAW menceritakan kepada sahabat-sahabat. Siapa dia? Sayyidina Osman. Nabi pernah ceritakan kisah ini pada Sayyidina Osman. Nabi sebut jelas pada Sayyidina Osman satu hari. Dia kata, wahai Osman, pada zaman kamu nanti akan berlaku zaman yang begitu kucar kacir, menyebabkan ramai orang yang menjadi khilaf dan sebagainya. Dan pada waktu tu janganlah kamu melawan. Diingat cakap Nabi SAW. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Osman ini dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab yang disebut syahidain, dua orang yang bakal mendapat syahid.
Ketika mana Nabi sedang mendaki Jabal Uhud, pada saat itu Nabi menyebutkan bahawa wahai waktu tu gunung Uhud ni macam bergegar. Lalu kata Nabi, ya Uhud, diam wahai Uhud, sesungguhnya di belakang kamu ada seorang nabi dan 2 orang syahidain, 2 orang yang bakal dapat syahid, iaitulah Umar dan juga Osman. Dua-dua, Umar ditekam ketika mana sedang salat, Osman ketika mana dikepung rumahnya oleh puak-puak Khawarij, puak-puak Syiah yang mula menular untuk membunuh khalifah. Dia tak lawan, tuan-tuan, kerana dia teringat yang mana Habil ini dia tak lawan pun tatkala mana Qabil nak bunuh dia, tapi dia dapatlah pahala yang besar. Inni akhafullahu rabbul alamin, sesungguhnya wahai abangku, kalau kamu nak bunuh aku tetap takut pada Allah, Tuhan sekalian alam. Akhirnya syaitan yang memunculkan dirinya, syaitan ini dia tidak akan, orang kata apa, berdiam diri. Menyebabkan apa dia, tuan-tuan? Akhirnya dia mengajak ataupun dia sebut dia sentiasa menyuruhlah apa yang disebut sebagai menyuruh Qabil ni membunuh anak. Macam mana membunuh adik dia? Macam mana? Dia menyamar jadi seorang manusia, dia ambil seketul batu, lempar pada seekor kambing, mati. Rupanya Qabil kata, oh macam inilah cara nak bunuh orang. Dia ambil batu tu lalu dilempar pada adik dia sendiri, meninggallah Habil. Akhirnya, tuan-tuan, bila dah meninggal, setan ni pun bijak juga. Dia mengajar cara-cara nak membunuh, cara-cara nak menguruskan jenazah. Dia surrender, lari. Akhirnya disebut dalam Quran, faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi faqala ya wailata a'aztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Lalu bila dia dah meninggal dunia, dia pun takut, lalu dia usung jenazah adik dia. Kata ulama, Qabil ni usung jenazah dia hampir sebulan tak tahu macam mana cara nak menguruskan jenazah pada saat itu. Lalu Allah Ta'ala, faba'asallahu ghuraban yabhasu, Allah Ta'ala utuskan 2 ekor burung. 2 ekor burung ini bergaduh sesama dia, dan bila bergaduh seekor mati. Bila dah mati, yang seekor yang masih hidup tu, dia mengorek-ngorek dengan paruhnya. Lalu dia dah ada lubang, dia letaklah kawan dia ataupun yang seekor lagi tu mati untuk dikambus. Lalu katanya Qabil, oh betapa celakalah aku, tak tahu bagaimana cara nak menguruskan jenazah adik aku sendiri, adik kandung aku sendiri. Allah Ta'ala kata, fa asbaha minan nadimin, dia menyesal, menangis. Kata ulama, dia menangis sampailah hari kiamat. Tuan-tuan, peristiwa ini berlaku dekat mana? Kata sebilangan ulama, berlaku di ibu negara Syria. Apa nama ibu negara Syria? Damaskus. Damaskus, tapi bahasa Inggerisnya, bahasa Arabnya apa dia? Damsyik. Dam ni damun, darah. Syiq tu daripada perkataan mufrad yang tu syaqiqun, adik-beradik seibu sebapa. Sebab tu kalau pergi kat Syria tu ada satu makam panjang, makam dia. Itulah makam Habil yang mana dibunuh oleh ayahnya untuk kita ambil pengajaran. Taib. Lalu dalam hal ini apa yang boleh kita dapat manfaat? Yang pertama, tuan-tuan, apa yang disebut sebagai ketidakpuasan hati. Inilah yang disebut sebagai penyakit yang turun-temurun sampailah akhir zaman. Dengan penyakit hati, cemburu, iri hati, dengki, kesumat, inilah berlaku benda yang lain. Berlakulah sihir, berlakulah benda-benda yang lain. Sebab tu kan kalau kita tengok sihir-sihir ni orang Melayu, tuan-tuan. Selama mana saya duduk kat Arab ni, jaranglah dengar orang kena sihir. Ada tapi tak banyak macam kita. Sampai sihir-sihir ni boleh membawa kepada kematian. Subhanallah. Sebab kita tak ada akta sihir tak ada. Walaupun kita kat Darul Syifa dulu, almarhum Tok Guru Harundin, setiap kali berjuang untuk meletakkan pengobatan dan perubatan Islam ni di tempat dia, ada akta untuk kita dakwa orang-orang yang buat perkara syirik dan sebagainya, subhanallah. Tapi tak sempatlah. Jadi tengok orang yang kena sihir ni, tuan-tuan, ada satu kisah yang berlaku betul kat Malaysia ni. Dia kata saya kena sihir, dia pergi report kat polis. Tuan, saya nak report pasal apa, saya kena sihir, saya terseksa dan sebagainya. Kata polis tu apa? Tuan tak payahlah report sebab sihir. Pasal apa? Saya pun kena sihir juga. Polis tu pun kena sihir juga. Nak report dengan siapa, tuan-tuan? Tak ada. Sebab itu berpunca daripada penyakit hati. Ingat khutbah pertama kita kan? Mula-mula kita sebut ialah penyakit hati. Khutbah kita yang pertama pada ni lah minggu tadi kan, tentang penyakit hati ni. Baik. Berapa minit lagi, tuan-tuan? Dah masuk waktu
Ada masa waktu kita beri laluan kepada azan, insya-Allah kita akan sambung sebagai khulasah insya-Allah. Sewaktu lah pemain masuk kan. Allah. Sure.
Bismillah. Bismillah. Kita sambung sikit insya-Allah. Bismillah. Lalu penyakit iri inilah yang diajarkan oleh syaitan kepada kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Taala mendatangkan disebabkan iri inilah berlakunya pembunuhan ataupun pembunuhan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam hati setiap manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, salahal jasadu kulluh, maka jasad orang tu keseluruhannya jadi baik. Kalau daging itu rosak, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah keseluruhan tubuh manusia itu. Ketahuilah, kata Nabi, ala wahiyal qalbu.